Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menceritakan tentang satu topik yang paling kerap berlaku pada kaum wanita. As usual, kita thumbs up atau kita bagi love. 1/5 daripada anda wanita dan juga suami ataupun kaum lelaki yang ada memang adik-beradik yang wanita, terutama sekali waktu mereka yang tengah fertile, maksudnya yang tengah masih lagi subur. Ini waktunya you kena hati-hati sebab masalah fibroid kadang-kadang orang confuse dengan cyst, kadang-kadang confuse dengan endometriosis pun, betul tak? Cuba tengok gambar yang saya lukis untuk anda ni, boleh nampak tak? Fibroid, kalau anda tengok kat sini kan ni ovary kan, lepas tu ni fallopian tube kan, okey, kiri dan kanan, betul? Lepas tu anda ada kita punya sendiri punya uterus ni, anda dah tengok kat sini. Kat bawah tu apa yang dipanggil cervix. Boleh faham ya? Bawah sana lagi vagina, of course. Berlakunya fibroid ni boleh jadi sekecil biji sawi aja ataupun sebesar buah kelapa kata orang. Okey, bukan kata orang, memang dah ada pun berkilo kadang dia punya beratnya, macam orang pregnant pula tu, betul tak? Sebab dia ada 3-4 tempat yang boleh berlaku. Nombor satu, cuba tengok, dia boleh berlaku di dekat dengan nak masuk ke ni bahagian kat luar ni, ada kebanyakannya boleh pergi ke tengah-tengah apa kita punya muscle, maksudnya dalam uterus tu, ada setengah tu sampai ada macam tangkal masuk ke dalam, ataupun dia boleh kat luar, dia boleh keluar daripada bahagian you punya uterus, rahim you. Ada setengah tu dia boleh berkumpul, lepas tu dia besar tu yang sampai nampak macam orang pregnant tu, faham tak? Jadi dia boleh ada seketul ataupun berketul-ketul. Okey, semua dah faham ya macam mana, dan kadang-kadang dia boleh attack masuk ke dalam bahagian cervix you pun. Boleh Baik, jadi anda sekalian kalau dah faham, itu lukisan untuk memastikan you faham apa yang kita cakap malam ni. Oh, kalau cyst tu, kalau ovarian cyst tu dia kat sini, okey. Kat sini, dan kadang-kadang dia boleh keluar sikit. Kalau endometriosis tu dia di dalam lapisan ni. Dalam lapisan ni endometriosis tu dia boleh keluar sampaikan kat mana-mana, dia boleh terjumpa di luar daripada bahagian uterus. Itu yang menjadikan endometriosis tu lebih susah dan lebih sakit nak kita handlekan. Tapi yang untungnya you dengar fibroid malam ni, siapa yang kena fibroid ataupun cyst, terutama sekali fibroid lah kita nak fokus, dia jarang-jarang dan orang kata paling ganjil lah kalau you boleh kena sampai kena kanser. So yang ni adalah orang panggil benign growth. Benign ni maksudnya tidak cancerous, sampaikan you risau. Ada orang telefon pula dah. Okey. Masa ni lah dia orang nak telefon. Nur kasih Lisa. Okey, saya cerita. Sekarang bagi anda yang nak faham tentang fibroid, nombor satu, dia sebenarnya orang tak tahu sebab kenapa berlaku. Nombor dua, selalunya ada kaitan dengan orang yang ada cyst pun. PCOD tu, kalau you ada, selalu mungkin you pun ada fibroid juga. Kadang-kadang you ada dua-dua sekali. Kadang-kadang ada sikit sebanyak dengan endometriosis pula. Okey, dan dia kerap berlaku pada mereka yang tak pernah pregnant pun. Okey, berarti kalau you tak pernah pregnant, you lebih senang kena fibroid. Okey, Puan Min, Naim. Okey, kita sambung dulu. Untungnya juga you dengar cerita ni, bila you dah menopausal besok nanti, dia dah mula kecut. Dia tidak lagi aktif. Okey, dan kenapa fibroid ni berlaku? Walaupun orang tak tahu sebabnya, tapi dia terlalu bergantung kepada hormon yang dinamakan estrogen. Kan perempuan kena ada estrogen dan progesteron. Malangnya apabila kita ada sesuatu yang berlaku dalam badan kita yang saya nak cerita kenapa, sehingga akan menyebabkan hormon ini tidak balance. Berarti terlalu tinggi estrogen dan pula terlalu rendah pula progesteron. Okey, ini menyebabkan nanti kalau anda buat rawatan, kadang-kadang doktor bagi hormon kan. Okey, tapi yang penting you kena ingat, zaman moden sekarang ni terlalu banyak yang orang panggil xenoestrogen. Xeno ni maksudnya dia macam boleh copy macam estrogen. Dia bukan estrogen tapi dia ganggu, dan dia boleh kadang-kadang macam copy macam estrogen you cukup, tapi bila banyak benda yang toksik, contoh seperti plastik, minuman-minuman daripada plastik. Contoh you suka ambil daripada microwave. Kalau suka makan makanan microwave, lepas tu ada pula dia punya plastik, ada styrofoam, cantik. Memang itulah ubat bagi you kena banyak lagi fibroid boleh timbul. Sebab apa? Dia meningkatkan estrogen.
Lagi satu, ada makanan-makanan banyak sekarang yang ada antibiotik kan. Contoh seperti ayam. Inilah makanan-makanan terutama sekali binatang ataupun daripada makanan yang dah pack tu kan. Mi cepat, fast food dan sebagainya tu kadang-kadang dia masuk banyak yang dinamakan xenoantibiotic. Xeno tu perkataan ringkasnya adalah mimic. Mimic tu maksudnya mengikut macam antibiotik. Padahal dia bukan antibiotik pun. Okey, so jaga baik-baik. Ini menyebabkan kita boleh senang kena fibroid. Sambung dulu. Saya kata tadi dia sekecil jari kelingking saya punya ni, sehinggakan sebesar biji kelapa ataupun watermelon atau tembikar pun boleh. Punya dahsyatnya dia tahun demi tahun. Selalunya nombor satu, dia tidak ada simptom. Maksudnya you tak rasa apa pun. Ramai orang wanita yang tengah tengok lecture saya ni kan 4/5 daripada anda tak ada. 1/5 daripada anda ada petanda dan dah jumpa doktor pun. Betul? Rupa-rupanya 4 orang lagi ni yang anda yang rasa tak ada, kadang-kadang dia dah ada cuma kita tak tahu je. Sebab mungkin kecil ataupun mungkin tak mengganggu lagi. Tak ada apa-apa sakit dan sebagainya. Tapi orang yang mula nampak ataupun merasa sakit yang amat, heavy period, faham tak? Pendarahan waktu kita datang haid yang terlalu berat dan terlalu panjang. Selalunya katakan you 3 hingga 5 hari. Yang kebiasaan you. Lepas tu you tengok-tengok you punya sampai 8-10 hari dan antara 10-10 hari ni pun bila dia datang ada lagi in between. You masih lagi ada bleeding, ada lagi pendarahan. So Haslina boleh faham Zila? Okey, make sure kalau you ada masalah macam ni, check dengan you punya gynae dulu. Faham tak? Okey, kena ada expert yang tengok benda ni. Sebab kadang-kadang dia confuse dengan cyst, confuse dengan endometriosis pun kadang-kadang sakit dan ada masalah period. Tapi yang ni yang paling penting ialah dia sakit yang teramat tetapi ada juga lagi bleedingnya in between. Kalau masalah lain tu jarang ada in between kan. Sehinggakan you boleh dapat anemia. Tahu anemia? Maksudnya kurang darah merah. Dan anda boleh tahu tak orang yang dah kahwin ni selalunya mereka komplain. Dia kadang-kadang dia segan. Terutama sekali orang yang budaya Melayu ni atau orang Islam ni kadang-kadang dia malas nak lawan cerita dengan suami semua ni sebab apa? Dia menyerah aja. Padahal dia seksa sangat. Bila dia intim, maksudnya dia ada hubungan seks dengan suami dia, memang dia seksa, sakit. Semasa dan juga selepas pun dia akan rasa sakit. Jadi anda jangan malu lagi malam ni cerita elok-elok, bang minta maaf bang, ni okey ada masalah. Seterusnya kalau biasa-biasa pun dia rasa bahagian perut dia, abdomen dia sakit, terutama sekali bahagian tengah ke bawah. Kalau cyst, kalau ikut ovary dan sebagainya, kadang-kadang belah kiri kan ikut bulan. Kalau belah sana kadang-kadang belah kanan. Itu ikut kat mana you sakit kan, kadang kiri kanan. Tapi ni tak, dia ke bawah dan sampai ke belakang sakitnya. Orang kata macam sakit tulang belakang, macam slip disc tu punya sakitnya. Okey. Lagi satu dia bloated, dia rasa kembung dia punya bahagian perut dia. Seterusnya dia ada sentiasa nak rasa macam nak terkencing. Okey, ni gejala-gejala fibroid. Okey, Zamzarina Rosidah selalu sakit time period. Okey, selalu sakit time period tu kadang-kadang period yang orang panggil dysmenorrhea, sakit biasa. Tapi yang ni you dengar lagi apa yang berlaku ya. Okey, dia sampaikan kalau orang nak nak cari nilah zuriat kan, dia susah nak dapat baby. Maksudnya susah nak pregnant lah kan. Infertile, dia susah. Okey. Dan kalau dia dapat baby pun kadang-kadang kalau besar sangat fibroid ni, baby tu sampai terletak tempat ataupun dia punya position tu macam misplaced, macam tak kena tempat. Dia kepala kat mana, kaki kat mana, dan kadang-kadang dia dapat miscarriage pun. Tahu miscarriage? Gugur. Dan kalau full term pun kadang-kadang dia dapat pendarahan yang teruk dan lepas beranak tu dia panggil postpartum hemorrhage. Lepas pada selesai semua tu dia masih lagi berdarah. Dan setengah orang tu dapat premature baby pun ya, sebelum cukup cukup bulan lah kan. Dia dah 7-8 bulan pun kadang-kadang dah beranak. Okey. Baik, sekarang tiba masanya saya cerita pada you apa dia punya jawapan. Selalunya kita jangan cakap kosong sebab ramai tunggu ni macam mana nak cara merawat. Nombor satu, tidak lain tidak bukan, kalau doktor kata tak ada masalah, dah
Dua cara utama dia orang buat, ultrasound. Nombor dua, dia buat mungkin sampai MRI pun dia kata tak ada apa-apa, cuma nampak sekian-sekian saiz, tapi sakit ni kalau you masih boleh tahan, dia tak akan operate lagi. Selalunya dia akan bagi selalunya hormon, ataupun dia buat injection hormon tu, ataupun dia bagi kontraseptif, ataupun dia masuk IUD. Okey. Bila dah menopause, risiko fibroid pun dah kurang. Betul, memang tak ada lagi. Kalau ada juga lagi, dah bukan fibroid tu, ada cerita lain pula. Okey. Nombor satu, kalau tak ada masalah, cuma nampak aja dengan scan kebetulan jumpa, leave it alone. Orang putih kata do nothing. That is the best. Sebab bila you menopausal besok, dia kecut. Sakit sikit-sikit tu tahan dulu. Tapi kalau dah teruk sangat, dah sampai tak boleh pergi kerja, sampai nampak macam orang bunting dan sebagainya, yang tu kena buat sesuatu. Okay? Hormonal injection saya dah kata, ubat hilang sakit, painkiller selalu doktor bagi. Ada satu lagi doktor bagi nama Esmaila, nama tablet-tablet tu saya tak berapa pakar. Yang saya tahu, doktor nanti kalau you teruk sangat, dia mungkin akan buat myomectomy. Myomectomy tu maksudnya apa? Dia akan operate bahagian yang ada fibroid sahaja. Nombor dua, dia boleh buat hysterectomy, dia potong semua. Kalau ada lebih daripada 3-4 ketul, fibroid pun dah besar, bola golf, lepas tu ada yang besar sampai bola tenis pula tu. Okay, so make sure you discuss dengan doktor dulu, sehingga kan ada satu style nanti dia bagi orang panggil macam satu prosedur di mana blood supply ke kawasan yang kena fibroid tu dimatikan. Jadi tak ada blood supply ke dalam fibroid you, dia sendiri akan kecut mati. Maksudnya tak ada oxygen supply lah. Dia pun nak hidup juga kan. Okey, itu cara western. Tapi cara-cara yang natural, yang ramai orang dah cuba di luar negara pun, kalau you tengok Google, ramai dah melalui proses disiplin sendiri. Dia tukar cara dia jaga dia punya lifestyle, iaitu tidak tinggikan stres dia. Dia tahu stres adalah utama sangat, nombor satu problem. Nombor dua, tidur dia tak cukup, dia kena betulkan dulu. Dan nombor tiga, dia punya exercise, sebab dia kena peluh untuk hilangkan toxicity badan. Tapi yang penting saya nak cerita di sini, ada satu jenis diet yang saya selalu recommend, namanya DND diet. Kebetulan Tuhan bagi rezeki kat saya untuk menceritakan kepada anda DND diet. Ramai juga tanya, doktor, apa salahnya saya nak ikut keto diet? Saya dah selalu kata, kita jangan bergaduh. Kan dalam apa pun ada guru-guru masing-masing, ada mazhab masing-masing. Saya lebih kepada yang lebih ke Asia, yang kita boleh makan nasi, kita boleh makan kadang-kadang nak capati dan sebagainya. Sebab dalam DND diet, you kalau ikut betul-betul, dia ada cara you minum air. Pagi berapa banyak, calik garam berapa banyak, lepas tu buahnya sampai pukul 12 tengah hari, berapa jenis, berapa gram. Lepas tu dia punya sayur, dia punya ulam, dia punya petai ke apa, kita bagi semua tu. Lepas tu you nak masuk you punya biji-biji rin, seperti kacang panjang lah, bendi lah, semua tu boleh. Okay, sehinggakan kacang seperti almond, Brazil nut, semua bagus. Cuma kacang tanah saya tak benarkan. Tapi yang paling orang tak suka dengan DND diet ni, sebab dia ada pantang larang 3 yang utama. Siapa tahu? Gula, susu, daging. Termasuk daging-daging yang ada mata dan ada kaki punya, datang pada binatang mana-mana. Yang setengah orang kata, doktor, ikan boleh tak? Ikan ada mata tak? Tak boleh. Kalau you nak baik, cepat lah. Kalau you malas, tunggulah bertahun-tahun baru nak baik. Kita ni nak baik dalam masa setahun pertama ni kalau boleh. Okey, caranya ikut DND diet sampai malam. Lepas pukul 8 kita suruh you puasa semua kan, ingat tak? Besok kita ulang balik. Lepas tu yang puasa Isnin dengan Khamis tu amat terbaik. Rupa-rupanya sepatutnya orang Muslim, selalu saya kata tak harusnya banyak penyakit. Tapi kalau kat Malaysia ni, Melayu yang paling ramai sakit-sakit ni, betul tak? DND diet tadi, malam tu bila puasa tu saja boleh mengecutkan kita punya fibroid ni. Buah-buahan, sayur-sayuran, ikut dia punya protokol, dia punya gram berapa semua tu, kalau ikut betul, lagi cepat dia kecut. Bahkan kalau you kurangkan stres, tidur mencukupi, matahari pula kena, dijemur ke matahari, dan bercakap dengan bulan, you marah kat bulan nanti. Bertafakur dengan bulan, ada teknik dia macam ni, mendekati cahaya bulan supaya frekuensi. Kenapa saya fokus dengan bulan malam ni? Sebab bulan ada kaitan dengan hormon anda. Orang perempuan dengar, dia dalam bahasa Cina dia panggil yin. Kalau matahari tu dia panggil yang. Yin dan yang. Kalau balance, beres. You akan heran kenapa body kita tu boleh kecutkan kita punya masalah seperti fibroid atau cyst ni. Okay? Ambil kopi makanan-makanan ni. No soy,
jangan ambil sebarang soya untuk sementara waktu you nak baik ni, kecuali kalau you pasti benda tu organik betul. Sebab semua soya kebanyakan tu dah GMO. Kemungkinan ada jual di organic shop yang apa dia kata organic betul kan, itu insyaAllah boleh. Tapi kalau takat tempe yang betul-betul original tu, yang tu you boleh. Yang penting tadi sugar, milk dan meat. Nombor seterusnya ialah no gluten. Keluarkan dalam makanan you yang ada gluten. Kalau you tengok kat belakang tu dia kata gluten free, kokol lah you terliok sangat nak makan roti ke makanan yang you minat. Kadang-kadang kan terbalikkan you punya paket tu, tengok ada tulis gluten free lah. Kalau tak gluten free jangan beli. Okey, omega 3. You tahu saja inci, flaxseed oil, apa lagi yang famous, olive oil, semua tu boleh VCO, walaupun dia tidak ada VCO is apple cider virgin coconut oil tu, dia lebih kepada monolaurin, dia tak banyak omega 3, tapi boleh juga kita guna asalkan ada good fatty acid, minyak-minyak yang baik ni. Yang terutama sekali, the top at the moment now is sacha inci oil. Okay, garlic tu apa? Bawang putih. Okey, seperti biasa, garlic, turmeric dan ginger. Saya ulang lagi sekali, garlic, senang je nak ingat. Saya ingat terbalik, TGG, turmeric, garlic, ginger. Kunyit, bawang putih, halia. Turmeric tu kena ada sedikit apa dipanggil lada hitam. Rasionya 5 turmeric, 1 lada hitam. Ingat ni amalan untuk mengurangkan masalah fibroid. Lagi satu, lentils and legume. Tadi dalam DND diet wajib ada sayur-sayuran dan sebagainya, tapi you lebihkan lentils. Lentils ni macam dal kan, macam you nak buat nak makan katakan chapati sikit dengan dal, banyakkan dal pun tak apa. Ubi semua boleh, keledek semua boleh, potato boleh, keladi boleh. So what's the problem? Betul tak? Dengan syarat you jangan lupa tolak ke tepi. Kalau nak ambil gulai-gulai semua tu, tolak dagingnya. Okey, gulainya boleh ambil. Okey, flaxseed saya dah cakap tadi. Sayur yang digalakkan lebih ialah cruciferous. Cruciferous ni macam yang rangup-rangup tu, seperti apa, gobe, seperti cauliflower, seperti apa lagi, cauliflower dengan brokoli. Okey, yang tu bagus ya. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu sama sekali wanita dengan sini, iaitu ada 4 lagi yang saya nak bagi pada you ni, combine sekali, combine ya. Ni cocktail lah ni, cocktail. Okey, yang ni kena copy sebab you kena belajar sendiri. 1 portion cucumber ni apa saja, cucumber ni timun. Nombor 2 carrot, 1 lagi portion dia. Nombor 3 beetroot tu apa, ubi beet tu lah kan, beetroot tu kan. Ya ke? Bahasa Melayu panggil apa? Beetroot lah kan? Okey. Parsley. Lagi 1 parsley. Saya duk cari nama parsley, saya tak tahu nama Melayu dia. Parsley lah you cari. Orang kita memang dah kenal dengan parsley ni. You combine satu portion ni, you jadikan dia macam blended atau orang panggil juice dia pun tak apa. Tapi yang penting you kena ambil, siapkan semua ni. Bila dah perah semua tu, dah blend dia, campur dengan sacha inci oil sama banyak. Okey, lebih kurang kalau 1 cup you dapat yang cocktail ni, timun, carrot, beetroot, parsley, campur semua, dah jadikan blended dia. Okey, ada serat pun tak apa, tak mau serat pun tak apa, tapi campur dengan sacha inci oil 1 cup lagi. So lebih kurang dapat 2 cup lah campur. Kalau you rasa sacha inci tu agak you tak berapa nak biasakan, you ambil half cup dulu, biasakan. Tapi you kena campur cocktail ni dengan fatty acid yang bagus, omega 3 punya. Campur. Okey, campur dengan apa saya kata? Campur dengan sacha inci oil. Kalau tak ada sacha inci oil, you pergi cari safflower oil. Bukan sunflower, safflower. S-A-F-F flower, safflower. You pergi cari kat kedai-kedai grocer-grocer yang besar-besar ni ada. Okey, baiklah, katakan you tak ada, you nak buat campuran lagi 1 cocktail, ginger, beetroot, turmeric dengan seaweed atau bahan-bahan yang ada iodine. Saya ulang lagi sekali, ni nombor 2 punya cocktail untuk orang yang fibroid atau cyst ya.
masalah uterus ni lah, you tolong buat ni. Ginger campur dengan beetroot, satu portion beetroot, satu portion turmeric, satu portion lagi iodine punya sayur-sayuran yang banyak iodine. Seperti apa saya kata tadi, bahan-bahan daripada seaweed, daripada laut. Boleh? Tu nombor 2. Saya bagi lagi nombor 3. Siapa yang pernah main dengan castor oil, CASTOR, castor oil. You pergi kat kedai-kedai organik, selalu dia ada jual castor oil. Ambil yang organic castor oil. Castor oil ni very good untuk penetration. Dia boleh masuk ke kulit kita ni, boleh serap. Dan kalau boleh, bila you ambil satu kain tuala, you spray sedikit castor oil ni biar dia lembab-lembab. Okey, sepatutnya you letak atas perut atau tempat yang you sakit tu kan. Tahu tak? Bahagian bawah ni kan. So, bila atas pada tu, you ambil hot water bottle tu. Faham tak? Untuk demah. Macam orang dulu-dulu dia panggil bertungku lah kan. Tapi mana zaman sekarang nak cari tungku ni semua. So what you do is, you ambil hot water bottle tu, you bubuh atas kain towel tu. Jangan sampai melecit pula you punya kulit nanti ya. Tujuannya ialah untuk memanaskan castor oil tu supaya dia boleh masuk ke dalam. Castor oil ni boleh mengejutkan dan mengurangkan sakit fibroid you tu. Boleh faham ya? Ini satu cara. Okey. Seterusnya lagi satu saya bagi campuran belah petang pagi pula nak minum lemon juice ataupun apa-apa yang ada banyak vitamin C, orange ke, tapi yang paling kuat lemon juice. Lemon juice tu you masuk campur dengan ada jual juga ni. Saya tak kerti buat benda ni, namanya blackstrap molasses. Molasses ni asal usulnya daripada tebu. Tapi kalau tebu tu jadi gula pasir tak boleh, tak bagus. Yang ni dia jadi macam liquid yang pekat tu. Warnanya gelap. Okey. You campur lemon juice dengan molasses. Bak kata orang ganti honey lah. Koko kalau tak jumpa molasses, you bantai dengan honey dulu pun tak apa. Ini nak buat apa? Nak buat teh juga. Teh lemon juice dengan blackstrap molasses. Last sekali yang paling famous di seluruh dunia, namanya chasteberry ataupun chasteberry. chasteberry. Saya sendiri tak pernah pakai chasteberry ni, tapi orang perempuan banyak yang dah mula beli. Dia pergi overseas ke, dia cari. Saya ingat ada kot kat kedai-kedai besar-besar yang organik ni, ada chasteberry ataupun nama komersialnya Vitex, VITEX. Orang perempuan kena copy nota ni, sebab masa you sakit memang you kena cari benda-benda macam ni. Yang paling famous kan ialah Vitex ni dicampur dengan air panas. Okey, air suam pun tak apa. Portion dia Vitex ni, chasteberry tu satu portion dengan 4 cawan air suam. You campur dia, you minum. Okey, buat amalan minuman harian lah ya. Apa bezanya fibroid dengan cyst? Saya dah kata tadi, dia overlapping. Kalau you tak pergi kepada gynecologist, rasa you macam you kena fibroid, tapi rupanya cyst. Kadang-kadang you rasa macam kena cyst, tapi sebenarnya kena fibroid. Jadi gynecologist dia akan ultrasound atau buat MRI scan. Dia akan tengok kat mana ketulan tu berlaku, lebih tepat daripada kita teka-teka. Sebab cyst pun sakit juga. Cuma cyst tu lebih kepada pertengahan period. Yang ni fibroid tak kira tengah ke, ujung ke, belakang ke, dia sakit je kerja dia. Okey. Sikit sangat dalam sebulan tu dia tak sakit. Tapi saya nak habis satu lagi koktail yang saya reka sendiri, tapi sebenarnya ada research juga dah mengatakan 1 2 3 4 5 7 bahan ni kalau you campur, you lupakan yang lain pun tak apa. Number 1, beetroot. Asal usul dengan perdarahan je, jangan lupa beetroot. Sebab tu Tuhan jadikan beetroot tu color dia merah darah. Faham tak? Itu ada hikmah dia. Beetroot, turmeric, satu portion, molasses, lagi sekali molasses. Lepas tu almond milk, susu almond ni. Lepas tu pineapple, nanas. Lepas tu secubit sea salt atau Himalayan salt ataupun Arab salt, tak apa. Dan last sekali ialah sachainchi oil, masukkan. Okey, lebih kurang sama besarnya dengan you punya turmeric tadi ataupun beetroot tadi. Lebih kurang banyak tu juga. Contoh ya, kalau nak ambil untuk 2 orang, sekian banyak. Yang ni boleh minum sehari
sekali pun boleh, 2 kali pun boleh. Kalau you nak buat sekali-sekali tu mungkin untuk 3-4 kali ataupun sampai besok, paling tinggi 2 hari dia dah mula tukar warna nanti. Okay, satu hari nanti saya cadang nak demonstrate kat you macam mana nak buat benda ni. Tapi ramai pengikut kita dah bijak kan untuk buat ice blended, you bagi sedap lah. Tapi dah ada pineapple, dah ada garam, dah ada turmeric tu cantik. Kalau you nak tambah sikit dengan lada hitam, sebab turmeric mesti ada lada hitam, dan sacha inchi oil tu you masuk secukup rasa. Okay, dia jangan risau, dia boleh blend, dia tak timbul. Dia punya one thing good about sacha inchi, dia tidak timbul dia punya minyak tu, dia boleh resap sekali ke dalam. Kalau naik pun naik minyak sikit je. Okay, so tuan-tuan sekalian, ini cara-cara natural untuk kita buat dahulu sebelum kita pergi operate, sebelum kita serah diri untuk kita makan ubat ni bahaya, especially ubat-ubat painkiller ni. Kecuali kita tak tahan sangat, memang kena spare je. Orang yang sakit memang dia tahulah, tak sempat lah nak tunggu beetroot ni menghasilkan, sebab semua ni hasilnya mungkin ambil masa sebulan, kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang sampai 6 bulan baru nampak. Tapi lebih baiklah you buat cara ni daripada you seksa sampai bertahun-tahun. Sebagian daripada anda mungkin dah 10 tahun tahu tak sakit ni, sekejap datang sekejap pergi, kadang-kadang datang terus. Kalau you sakit sampai muka dah pucat, tengok kat bawah ni, bawah apa tu, nampak tak ni yang merah saya ni kan? Okey, kalau dia tak merah, berarti dengan sakit datang sekali, you kena cari doktor cepat-cepat. Takut nanti you jadi pengsan ke apa, layu badan you, tak boleh bergerak, kadang-kadang rasa macam tak boleh nafas pun. Sebab rupanya oksigen tak cukup. Sebab darah merah tak cukup. Tolong share boleh tak? Saya minta tolong you share, sebab sharing is caring, satu. Nombor 2, sharing is mencapai matlamat saya. Saya terus terang, saya beritahu kat you, saya nak capai 1 juta rakyat supaya mereka mengurangi bergantungannya dengan ubat-ubatan. Ya, tak salah. Kalau you kena pergi operate, sila. You kena pergi buat serius punya management, silakan. Dan you wajib pergi jumpa dia orang dulu. Tetapi kalau ada alternatif macam ni, buat yang ni dahulu. Okay? Kalau you tak ada masalah perdarahan seperti buasir, seperti masalah fibroid, atau masalah endometriosis yang berdarah banyak, heavy bleeding semua tu, ataupun you ada apa lagi, cancer of course lah kan. So kena jaga betul-betul. So mereka ni selalunya kalau tak ada masalah tu semua, dengan diet, dengan sayuran-sayuran hijau sahaja dah mencukupi. Lagi gelap macam bayam, brokoli, apa lagi, kailan, semua ni, baby spinach dan sebagainya, that is the best. You tak perlu lagi nak ambil iron. Iron ni kalau ambil banyak pun sembelit pula nanti. Faham tak? So lebih baik you pergi yang natural. Ada serat lagi kan, jadi buang air besar senang, hemoglobin pun naik balik. Ikut yang saya cerita malam ni, insya-Allah benda-benda yang ada sis yang berair di dalam dia punya saluran tu, okey, insya-Allah dia pun juga akan kecut. Untungnya you belajar dengan program macam saya buat malam ni, atau beberapa program dalam lepas, dia tidak ada satu ubat untuk satu penyakit macam tu. Kita tak bagi, diet A untuk katakan cyst, diet B untuk fibroid, diet C untuk katakan endometriosis. Kebanyakan diet yang saya bagi malam ni, kalau you ada masalah kulit contohnya, tak ada kaitan dengan fibroid, kulit you pun akan clear. You tak ada masalah seperti gastrik tadi ceritakan, you ikut je D&D diet ni, hampir, kalau saya sombong nanti Tuhan kata tak kubur pula kan, hampir 70 jenis penyakit boleh kita clear dengan D&D diet saja. Apa taknya, daripada migraine sampaikan jerawat, jeragat, kulit yang gatal, ada eczema, ada apa, sekarang kita cerita masuk sampai uterus, sampai you ada cyst, ada endometriosis, ada reflux. Jenis makanannya lebih kurang macam tu. Cuma bila you kena cancer, you kena gout, you kena SLE, psoriasis yang serius, rheumatoid arthritis, tu sakit-sakit macam tu ada sikit lagi dia punya serius. Contoh, tak boleh makan benda-benda buah-buahan manis, tak boleh ambil benda-benda yang katakan you ada kidney tu, kita kena ada bahan-bahan makanan yang tinggi potasium, tak boleh. Yang tu kena lebih rapi. Tapi takat you cerita tentang malam ni semua tu, ingat, yang penting sekali bukan makanan sahaja, stres tu kena jaga. So ramai orang lupa, apa ubat nak makan, dia tanya apa ni, tapi dia lupa, dia duduk bergaduh dengan suami isteri, dia duduk bergaduh dengan anak dia, tak boleh itu, tak boleh ni dan sebagainya. Macam mana nak baik? Betul tak? Sebab hormon anda memang ada kaitan dengan pemikiran dan you punya mental punya stability. Betul?
kulit pun akan jadi cantik je. Sebab apa? Semua ni memang ada vitamin C, ada dia punya magnesium, potasium, ada kalsium, dengan garam lagi atas lidah, complete set dengan air yang hydration. Tak payah nak pakai moisturizer banyak-banyak. Sebab apa? All the cosmetic tu pun ada xenoestrogen. Sebab tu orang perempuan senang zaman moden ni lebih banyak kena fibroid daripada zaman tok nenek kita dulu. Faham? Okay. Kalau macam tu, saudara sekalian, last kali kita tolong press share dulu please sekarang. Takut you lupa nanti. Seronok-seronok nanti you lupa pula. Bye. Assalamualaikum. Give love to everyone. Give love to everyone, please. Okay. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.